Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan sambung unit 5, okey, bahagian 2. Okey, masih lagi berkaitan dengan integriti organisasi. Okey, untuk nilai pun sama, kita ada kejujuran, kerjasama, nilai bertanggungjawab, kebebasan dan juga nilai berdikari. Untuk standard pembelajaran, okay, 6.1.4, okay, murid dapat meramalkan implikasi. Implikasi ni adalah kesan sekiranya amalan integriti dalam organisasi tidak dipraktikkan. Tidak dipraktikkan ialah tidak diamalkan. Okay, 6.1.5, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan integriti dalam organisasi. Maknanya untuk menyatakan perasaan lah. Okay, manakala untuk 6.1.6, mengamalkan integriti organisasi dalam kehidupan seharian. Okay, untuk bahagian 2 pelajar, cikgu akan terangkan hanya melibatkan satu poin iaitu implikasi kesan-kesan jika amalan integriti dalam organisasi tidak dipraktikkan, okay, tidak diamalkan. Apa jadi? Apa kesannya? Okay, ada 8 implikasi mengikut sumber daripada buku teks. Boleh rujuk pada buku teks moral tingkatan 5, KSSM. Jadi, kesan yang pertama atau implikasi yang pertama ialah jika organisasi, okay, terutamanya pekerja, okay, maupun pihak majikan, okay, apa yang berlaku jika tiadanya amalan integriti. Jadi yang pertama, kesan pertama ialah pelanggan akan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap organisasi. Okay, yang kedua, implikasi yang kedua, sikap individualistik. Okay, individualistik ni maksudnya sikap pentingkan diri sendiri akan mengatasi kerja berpasukan. Di mana jika adanya sikap pentingkan diri sendiri, okay, sesebuah ataupun ahli organisasi tersebut akan ambil kesempatan dengan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kerja berpasukan. Jadi kat situ tiadanya integriti pelajar. Kesannya adalah inilah. Okay, dan yang ketiga, gejala negatif dalam organisasi akan meningkat. Okay, apa contohnya? Contohnya adalah rasuah. Okay, memberi dan menerima rasuah dalam sesebuah organisasi. Kita ada contoh gejala negatif ataupun berlakunya salah guna kuasa ataupun penyelewengan. Okay, dan yang keempat, kesan yang keempat atau implikasi yang keempat, mutu kerja atau perkhidmatan akan merosot. Maknanya kualiti kerja, perkhidmatan yang diberikan pun tidak akan berkualiti pelajar. Okay, akan merosot. Okay, seterusnya yang kelima, imej sesebuah organisasi akan terjejas atau kita kata menjatuhkan imej sesebuah organisasi dan kerugian, mendatangkan kerugian. Organisasi itu akan rugi. Organisasi ni contoh macam syarikat lah, syarikat yang tiadanya amalan integriti tadi tu akan menyebabkan kerugian. Contohnya jika ada ahli organisasi yang menyeleweng atau salah guna kuasa seperti mengambil rasuah contohnya. Okay, dan yang ketujuh, pelabur akan hilang kepercayaan terhadap organisasi. Dan akhir sekali pelajar akan wujudnya budaya kerja yang tidak berintegriti dalam organisasi. Okay, seterusnya untuk latihan unit 6 bahagian 2. Okay, kita akan lihat apa contoh latihannya pelajar. Okay, yang pertama, untuk soalan struktur bahagian A 10 markah. Okay, ini diberikan maklumat berkaitan dengan etika kerja. Okay, kita ada etika dan budaya kerja. Etika kerja ialah disiplin dan sikap terhadap kerja. Contoh, kita ada menepati waktu, amanah, bertanggungjawab, patuh pada peraturan, patuh pada arahan. Jadi, maklumat dia adalah mematuhi kod etika kerja merupakan satu cara melaksanakan integriti dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana amalan integriti dalam organisasi amat penting untuk melahirkan anggota organisasi yang bersih, cekap dan amanah. Jadi soalan yang pertama, setujukah anda dengan pernyataan di atas? Okay, setuju ke tak setuju? Berikan alasan anda. Okay, ini pelajar akan dapat 2 markah.
Jadi jawab dulu setuju atau tak setuju dan berikan sebab. Kita lihat contoh cadangan jawapan. Yang pertama, pelajar boleh tuliskan di sini ialah setuju. Okey, setuju. Pelajar akan dapat 1 markah untuk setuju. Cikgu tandakan. Okey, akan dapat 1 markah kat sini, setuju. Okey, bagi tahu alasan hal ini kerana amalan integriti dalam sesebuah organisasi dapat bagi tahu kepentingan lah. Okey, apa kepentingan integriti? Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi dan meningkatkan imej organisasi. So, di sini setuju 1 markah. Okay, dan dia punya alasan adalah 1 markah. Okey, B, dia nak ramalkan kesan. Okay, dia nak kesan pelajar. Okey, ramalkan maknanya pelajar kena bagi kesan lah. Apa agak-agaknya kesan jika integriti tidak diamalkan, tidak dipraktikkan dalam organisasi. Jadi kita ada boleh tuliskan 4 implikasi atau kesan lah. Okey, daripada 8 implikasi yang cikgu terangkan tadi, boleh ambil 4 daripada 8. Okay, di sini contoh cadangan jawapan. Yang pertama, kesannya adalah mutu kerja dan perkhidmatan merosot. 1 markah. Menjejaskan imej sesebuah organisasi. Sikap individualistik pekerja akan mengatasi kerja berpasukan. Dan akhir sekali, pelabur atau pelanggan akan hilang kepercayaan terhadap organisasi. Di sini pelajar akan dapat 4 markah. Dan soalan C. Okay, nyatakan perasaan. Okay, apa perasaan anda? Anda ni siapa? Saya lah. Okay, watak ni adalah anda. Anda kerja tulis saya. Apabila dapat mengamalkan integriti dalam organisasi. Berikan alasan anda. Okay, bagi perasaan. Okay, gembira ke sedih? Okay, 1 markah. Berikan alasan. Di sini tengok 4 markah. Maknanya kena bagi 3 huraian untuk sebab. Jadi ini adalah cadangan jawapan. Saya berasa gembira dan bersyukur. Okey, 1 markah. Okey, hal ini kerana saya dapat bekerja dalam suasana kerja yang selesa. Saya dapat melaksanakan tugas dengan sempurna di tempat kerja. Dan akhir sekali, seterusnya dapat meningkatkan imej organisasi. Okey, bagi tahu sebab lah. Pelajar akan dapat di sini 4 markah. Okey, untuk soalan esei bahagian B, itu 10 markah. Okey, nombor 2, maklumat di bawah berkaitan dengan Puan Siti. Okey, Puan Siti telah diberi kuasa oleh majikannya untuk memilih tender bagi syarikatnya. Puan Siti telah mengambil kesempatan untuk berpakat. Okey, berpakat ni adalah bersepahat lah. Kiranya dia ada pakatan dengan bapa saudaranya dengan memilih tender bapa saudaranya. Okay, walaupun kualiti barang adalah sangat rendah berbanding tender lain. Tender ni di sini adalah projek lah pelajar. Okay, untuk syarikatnya. Okay, jadi Puan Siti ingin mendapat komisen. Komisen keuntungan daripada bapa saudaranya. Ada tawaran daripada bapa saudaranya. Jadi untuk soalan, wajarkah? Ini betulkan ni silap ejaannya adalah wajarkah. Okay, wajarkah Puan Siti memilih tender bapa saudaranya? Okay, apakah implikasi tindakan Puan Siti? Okay, jadi di sini 10 markah. Mari kita lihat, ini adalah cadangan jawapan. Okay, pelajar cuba buat dan sila rujuk cadangan jawapan yang cikgu cadangkan di sini. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, pelajar kena tuliskan di sini. Dia tanya wajarkah. Jadi jawapan wataknya adalah siapa? Kita watak di sini adalah Puan Siti. Okay, jadi wataknya boleh tulis sebagai, okay, ini adalah watak. Okay, watak adalah Puan Siti. Jadi wajar ke tak wajar? Okay, tidak wajar lah belajar. Okay, ini adalah tindakan lah, tidak wajar. Okay, ataupun respon pada soalan tadi, tidak wajar apa memilih tender bapa saudaranya. Okay, ini 1 markah. Okay, lagi 9 markah ialah bagi tahu alasan. Okay, sebab. Jadi di sini kita boleh terangkan sebabnya, kita boleh huraikan implikasi lah. Implikasi apa yang akan berlaku jika Puan Siti memilih tender bapa saudaranya. That's why dia tidak wajar. Di hal ini kerana tindakan Puan Siti akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan bagi pemaju yang lebih layak. Tadi dia pilih tender tu tidak berkualiti. Jadi sebenarnya sepatutnya dia pilih tender daripada pemaju yang hasil atau produk tu lebih berkualiti. Jadi kat sini berlakunya apa? Ketidakadilan. 1 markah.
Selain itu, tindakannya akan menghasilkan projek yang kurang berkualiti. Hasil daripada pakatan dengan bapa saudaranya tadi. Okay, next. Okay, untuk yang ketiga, imej organisasinya akan terjejas. Di samping itu, pelanggan akan hilang keyakinan dan kepercayaan kepada ataupun terhadap organisasi. Seterusnya, hal ini akan mendatangkan kerugian. Okay, kalau pelajar perasan, ini adalah poin dapat daripada implikasi jika tiada integriti organisasi yang dipraktikkan. Okay, boleh ambil daripada poin tu dan huraikan. Tindakan positif juga mewujudkan budaya kerja yang tidak berintegriti dalam organisasi. Okay, kemudian tindakan positif menunjukkan bahawa ni dia bersikap individualistik. Mana Puan Siti telah melanggar kod etika organisasi dengan mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi hal ini akan menyebabkan gejala negatif dalam organisasi syarikatnya tadilah akan meningkat pelajar. Jadi satu tadi tidak wajar, yang ada lagi 9 pelajar kena huraikan dia punya alasan lah. Alasan di sini kita boleh bagi kesan lah, implikasinya. Okay, seterusnya pelajar cuba jawab soalan penilaian AB buku teks muka surat 72. Okay, boleh rujuk pada buku teks. Kita ada penilaian A dan B. Okay, ini berkaitan untuk A, menunjukkan papan skrin maklum balas khidmat pelanggan di sebuah organisasi. Okay, adakah anda berpuas hati dengan layanan yang diberikan? Sila buat pilihan anda. Untuk soalan A, ada 4 soalan. Okay, pelajar cuba jawab. Okay, dan soalan B, kita ada satu pernyataan berkaitan dengan kerajaan telah melakukan pelbagai strategi untuk mengukuhkan amalan integriti dalam organisasi. Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan untuk mengukuhkan amalan integriti dalam organisasi. Okay, pelajar cuba jawab dan bolehlah hantar jawapan ke GC. Okay, terima kasih.